Bab tentang tempat-tempat yang tidak harus dikerjakan sembahyang, tempat-tempat yang tidak boleh dikerjakan ataupun seseorang bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Dzar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijadikan untukku bumi sebagai bahan pencuci dan sebagai tempat bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Salih Al-Ghifari bahawa Ali telah lalu dekat Babil dengan berjalan. Ali lalu di Babil. Faja'ahul muadzin, maka muadzin datang kepadanya untuk memberitahu tentang sembahyang asar. Apabila beliau telah keluar daripada kawasan itu, beliau menyuruh muadzin, maka muadzin mengiqamatkan sembahyang, yakni iqamatkan untuk sembahyang asar. Falamma faragha, apabila beliau telah selesai bersembahyang, beliau berkata, sesungguhnya kekasihku alaihi salam telah melarangku daripada bersembahyang di perkuburan dan melarang aku bersembahyang di bumi Babil, kerana ia adalah mal'unah, dilaknat ataupun terkutuk. Dengan sanadnya lagi Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Salih Al-Ghifari dari Ali, sama seperti riwayat Sulaiman bin Dawud tadi. Tetapi dalam riwayat ini perawinya berkata, falamma kharaja minha, apabila Ali itu keluar daripadanya, yakni di tempat falamma baraza tu, falamma kharaja, itu bezanya, maknanya lebih kurang sama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa dalam hadisnya berkata, pada apa yang dirasakan oleh Amar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi ini semua sekali adalah tempat bersujud kecuali hammam, yakni bilik mandi ataupun tempat mandi, dan maqbarah, perkuburan. Bab larangan bersembahyang di tempat duduk unta ataupun di kandang unta. Diriwayatkan dari Bara bin Azib, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bersembahyang di tempat perhentian ataupun di kandang unta. Baginda menjawab, jangan kamu bersembahyang di tempat ataupun di kandang unta itu, kerana ia adalah dari syaitan. Wasu'ila 'anis salah, baginda ditanya tentang bersembahyang di marabidil ghanam, ini di kandang kambing. Faqala, baginda menjawab, sallu fiha, bersembahyanglah di dalam kandang kambing itu, fa innaha barakah, kerana ia, ini kambing, membawa berkat. Ataupun kerana ia merupakan keberkatan. Babun mata yu'marul ghulam bis salah, ini bab bilakah disuruh budak ataupun kanak-kanak bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya, dari datuknya, yakni Sabrah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, suruhlah kanak-kanak bersembahyang apabila umurnya telah sampai 7 tahun. Apabila umurnya telah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka kamu pukullah dia kerana meninggalkannya atau kerana tidak bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari datuknya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kamu bersembahyang ataupun mengerjakan sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kerana meninggalkannya ketika mereka berumur 10 tahun.
wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat tidur. Seterusnya riwayat daripada Daud bin Sawar Al-Muzani dengan isnadnya dan maknanya. Cuma dalam ni dia ada tambahan wa idza zawwaja ahadukum, yang diserupa dengan hadis sebelum tu juga dari segi maknanya. Cuma ada tambahan, ini apabila seseorang dari kamu mengahwinkan hamba perempuannya dengan hamba lelakinya ataupun orang upahannya, fala yanzur, maka janganlah dia melihat kepada bahagian di bawah daripada pusat dan di atas daripada lutut. Abu Daud berkata Waqi' telah terkeliru dalam berhubung dengan namanya. Abu Daud At-Tayalisi telah meriwayatkan darinya hadis ini. Dia berkata Abu Hamzah Sawar As-Sayrafi, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb Al-Juhani. Beliau berkata kami ini perawi di bawah dia lagi lah, kata ni. Dia berkata perawi di bawah ni, yakni Hisham bin Sa'ad, kami telah masuk menemuinya, yakni masuk ke rumahnya lah atau ke tempat duduknya. Dia pun berkata kepada istrinya, bilakah kanak-kanak perlu bersembahyang? Bilakah kanak-kanak perlu bersembahyang, ataupun bilakah kanak-kanak perlu disuruh bersembahyang? Maka istrinya berkata, kana rajulun minna, ada seorang dari kalangan kami, dia ada menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda pernah ditanya tentang perkara ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila dia telah kenal tangan kanan dari tangan kirinya, yakni apabila dia dapat membezakan tangan kanan dengan tangan kirinya, famuruhu bis-salah, maka suruhlah dia bersembahyang. Jadi hadis hak mula-mula malam ni, bab mula-mula ni tempat-tempat yang tidak harus kita bersembahyang di situ. Jadi tempat-tempat yang disebutkan di sini, yang pertama kita kena ingatlah dulu, seperti sebelum pada ni riwayat dah, Imam Abu Daud dia nak riwayat dalil bagi masing-masing ulama yang berbeza pendapat itu. Itu asasnya, duduk situ gimari pusing pun kalau dalam bab hukum ni, itu maksud dia. Kecuali kalau di luar daripada bab hukum, lainlah cerita. Kalau dalam bab hukum ni dia nak cerita apa dalil bagi ulama-ulama yang berbeza pendapat. Mana dalil dia? Bagi orang yang mengatakan semua tempat boleh, semua boleh, tak ada tempat yang tak boleh. Kalau tak boleh pun kerana ada sebab-sebab yang baru mari, sebab-sebab yang mendatang, bukan kerana tempat tu sendiri tak boleh kau mana-mana pun, tidak, tetapi kerana sebab lain, kerana kotor kau misalnya gitu. Kerana kotor kau, biasanya begitulah, kerana kotor lah. Dalam hadis-hadis disebut ni tempat yang tidak dibenarkan itu kerana kotor, najis, kerana tu itu soal lain. Soal kemudian bukan kerana tempat tu sendiri. Dia pegang dengan mana? Hadis mula-mula, iaitu diriwayatkan dari Abi Dzar. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan untuk bumi ini sebagai bahan pencuci dan sebagai tempat bersujud, yakni tempat sembahyang. Bumi ini mana bumi? Jamban ke apa-apa datang bumi ni. Kubur pun datang bumi. Enggak boleh lagi hak bila tempat dalam setengah-setengah hadis yang lain ada disebut lagi tempat sembelih binatang, tempat sembelih bumi juga. Dah banyak lagi lah tempat-tempat lain lagi, tempat buang sampah ada juga disebut dalam setengah-setengah riwayat,
Tempat buah siapa? Bumi juga. Jadi dia kata hak larang tu, hak ada sebut larang, hak tu larang, hak ni seperti akan datang ni ada sebut dua, hak larang tu dua tempat tu. Ini kerana sebab yang mendatang, bukan kerana tempat tu sendiri. Kok mana-mana pun tak boleh. Dah, tidak gitu. Tidak gitu. Maknanya kalau tempat tu suci, tak ada masalah. Suci tu yang penting. Suci. Itu yang pertama. Masalah tempat sembahyang. Mana dalam Jamban kau kita kata tempat sembelih binatang kau, ketika orang tak sembelih, katakanlah situ orang sembelih raya haji ya. Tempat kita ni dia tak ada tempat khusus tempat sembelih. Kalau ada apa orang nak jual daging tu lah. Tapi kalau tempat sembelih setengah-setengah negeri tu dia ada tempat khusus. Biasanya dia buat dekat musalla, tempat sembahyang raya tu. Sebab dalam mazhab lain dia lebih molek sembahyang raya ni padan. Dia panggil musalla, bukan dalam masjid. Tetapi sesuai juga kita ni. Orang pakai mazhab Syafi'i sini sebab hujan semacam. Pergi luar tu kalut lah. Orang beribu-ribu. Sesuai tak apa. Benda khilaf lah waktu tu. Tetapi bagi golongan yang mengatakan semaya tu padan, biasanya dia buat tempat sembelih tu sebelah tempat semaya. Katakanlah dalam masa setahun, bukan orang sembelih sama situ. Setahun sekali masa raya haji tak cuci kau situ. Cuci dah setahun dah. Dengan berdebunya, dengan beranginya macam-macam, dengan cahaya mataharinya kena. Tak ada bau. Bau apa? Bau tak kira lah, bau sikit-sikit tu. Katakanlah lagu tu. Itu tempat sembelih. Tempat buah siapa? Katakanlah ketika cuci dulu orang buat tempat buah siapa lah situ. Lepas tu tidak buah siapa. Orang tak buat tempat buah siapa dah. Cuci dah situ. Kita pun pergi basuh. Boleh kah? Tempat buah siapa juga orang kira. Sebelum pada ni. Situ benda je. Dah kalau berdasarkan hadis ni bumi semua sekali. Termasuklah tempat buah siapa tu kalau cuci. Syaratnya tu cuci. Tapi oleh kerana biasanya tempat-tempat ni tidak suci, maka sebab itulah dilarang. Tetapi suci itu sifat yang mendatang, bukan sifat asal tempat tu. Maknanya kalau hilang tu tak apa. Supaya juga Jamban. Ada orang muskil kalau Jamban sekarang ni, Jamban setengah-setengah tempat tu cuci. Cuci. Lebih cuci pada rumah orang biasa. Kalau Jamban pun dia tidak kata lekat situ najis nak pergi entah ke mana. Pergi. Macam mana? Boleh. Ni mengikut hadis lah. Hadis ni bagi orang-orang yang berpendapat kata boleh ni dia pergi hadis ni boleh. Boleh. Soal molek ke tidak itu soal lain. Soal nombor dua tu. Apa yang pergi semaya situ tak ada tempat lain lah. Itu soal lain. Kita tidak nak bicara tu, nak bicara harus ke tidak. Hak dilarang dia maksud haram ke tidak. Maknanya bagi mereka ini tidaklah. Sebab ju'ilat liyal ardu. Ni hadis. Bumi ini dijadikan untukku sebagai tempat sujud, tempat semaya. Ni ada. Bumi ni belakang. Situ duduknya. Bagi orang yang mengatakan boleh tu, dia pegang ni. Soal hak kurang molek, soal lain. Soal sah semaya. Sebab orang yang kata dia pegang kata tak boleh, tak sah semaya. Seperti Imam Ahmad, puak-puak Zahiriyah, tak sah semaya. Tempat Nabi SAW kalau semaya kena semaya semula. Siapa setara tu. Tapi bagi orang yang kata boleh tu mana boleh lah. Bukan makna lebih afdal, tidak lebih afdal lah tu. Terutama kalau ada tempat lain lagi baik semaya tempat lain lah. Tapi kadang-kadang ada ketikanya diperlukan tempat tu. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Boleh. Mengikut demo ni lah, benda khilaf setara tu kita kata mengikut demo hak kata boleh tu lah. Dalilnya ju'ilat liyal ardu. Al ardu ni luas, semua bumi belakang. Satu perkara yang kedua ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Atau apa tu apa? Tidak bumi tu. Lepas tu kalau naik bulan
pergi duduk bulan-bulan dulu nak. Lagu mana? Kau bumi ni saja maksud semaya? Tidak, serupa juga. Sebut bumi ni mengikut kebiasaan lah. Hak daripada dulu dah sampai ke bila-bila pun tak boleh nak lawan dah. Bumi ni untuk manusia. Kalau kata boleh pergi bulan pun, hak kalah. Hak kalah. Tidak selesa supaya di bumi. Sebab dalam Quran kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di bumi ni Tuhan sudah buat dah tempat tetap tenang manusia duduk, dan banyak kemudahan sehingga satu waktu sampai mati Tuhan kata dah bumi ni tak boleh lawan. Tapi kalau pergi, katakanlah pergi, tak kena semaya. Cuma sebut sini hak kebiasaan, mengikut hak kebiasaan. Jadi kalau kita kata ni duduk atas kapal terbang tu macam duduk atas lantai jugalah. Duduk atas kursi dia tu kata duduk atas lantai kau, duduklah juga. Jadi macam bumi ni dalam bahasa Arab salah satunya al-ard, lebih terang lagi dengan makna ardiyah, makna lantai. Suruh semaya atas lantai. Lantai ni kalau selagi cuci, lantai mana-mana pun kita kata 2 tikak, 3 tikak, 100 tikak. Tidak duduk atas tanah secara langsung, tapi lantai itu dikira ard juga. Termasuklah atas kapal terbang, atas kapal laut, tidak duduk di atas tanah, duduk dalam air, tapi atas bumi juga, ataupun atas lantai juga. Mana disuruh kita sembahyang di atas lantai. Tapi katakanlah kalau orang tu dia duduk terbang semacam di awan-awannya, lagu mana? Di suatu tempat yang mana terapung-apung dia, kenapa ya kata? Kena sepatutnya sembahyang tak boleh tinggal. Semaya tak boleh tinggal ke mana-mana dalam keadaan lagu mana. Lepas tu tak ada tanah, tak ada apa. Adalah cara dia waktu lah. Kalau kita belajar, jumpalah lagu mana. Masalah faqidut tahurain ke apa semua dulu kita sudah jumpa dah orang yang tak ada kedua-dua bahan pencuci. Tanah pun tak ada, air pun tak ada. Nak mana? Ataupun air tak boleh guna. Tak boleh guna tu banyak sebab lah. Sebab sakit, sebab tak ada air, sebab tayamum. Kalau tak boleh juga tayamum, nak lagu mana? Dulu kita sudah jumpa dah tu. Maknanya terikat, tetap kena ingat kepada Allah mana-mana, kena ingat. Masalah waktu tu tidak terikat dah lah. Tidak terikat dah lah. Lain dah lah kalau dia alam lain. Tetapi 5 waktu kena ada juga. Bagi 5 waktu kena ada. Tidak kata kalau negeri itu hari dia panjang atau malam dia panjang, maka ada sembahyang hak malam tu saja, hak tengah hari tak ada. Dah, ada kena ada juga. Cuma dekat-dekat lah sembahyang hak tengah hari tu. Kalau tengah hari tu pendek, kalau hak malam pendek, dekat lah hak malam. Gitulah. Tapi waktu tetap kena jaga. Hak maksud sebenarnya nak suruh jaga waktu, nak suruh jaga masa. Itu dari segi falsafahnya. Waktu, terikat dengan waktu tu, nak suruh jaga waktu, masa. Sebab hidup kita ni masa lah, terikat dengan masa. Kita tidak menghargai masa, habislah kita, rugi. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, ju'ilat liyal ardu masjidan. Dia lebih pergi kepada hikmah dia, dia lebih pergi kepada falsafah dia. Maksud dia apa? Kita diajar duduk dalam masjid ni, diajar duduk dalam masjid seperti yang kita maklum dah, sebahagiannya naik semayat tahiyatul masjid, molek duduk dalam keadaan ada air semayat, tunggu semayat, ada kelebihan dia, malaikat duduk istighfar gitu-gini, kita sudah maklum dah. Dalam masjid patut niat iktikaf pula, boleh pahala pula, suku pula patut, boleh pahala. Itu dalam masjid. Lepas tu dilarang kita kecek tak satu kalau orang cari barang hilang ke apa, disuruh kita doa dia biar jangan jumpa lah, biar Tuhan tak beri kelik lah ke dia. Mana tak boleh kecek kursi sekat dalam masjid ni kau. Kira-kiranya masjid khusus tu lah maksudnya. Hak maklum lah masjid, macam masjid ni maklum masjid. Tetapi Nabi SAW nak bawa lebih lagi daripada tu. Masjid ni bagi orang Islam bukan masjid orang khusus. Ini betul masjid lah ni. Hak ni lah utamanya. Tetapi konsep masjid itu dengan arti di tempat yang boleh sembahyang semua, mana-mana. Mana kita tak boleh buat benda tak boleh. Bukan kata dalam masjid saja tak boleh main daun teruknya.
Luar pun tak boleh juga, sebab masjid juga. Nabi SAW kata masjid kena ingat Tuhan sama mana-mana, sebab mana-mana boleh ingat Tuhan, tidak kata dalam masjid saja. Ini beza kita dengan agama lain. Sebab dia kalau nak ibadat kena ada tempat, kita tidak. Padai pun tak apa, jadi tidak jadi masalah lah. Kalau orang pergi buat padi ke, pergi kebun ke, siapa masa dia boleh semaya situ. Kalau orang pergi berjual berniaga, tempat semaya dia situ, semaya boleh semaya, tak jadi masalah. Tidak perlu ada tok pekong ke apa-apa kau dulu, tak ada. Tak ada. Tempat mana-mana pun boleh. Pergi main bola, tak ada masalah. Main bola ke main apa-apa, semaya tempat tu, padang tu boleh. Tidak ada khusus. Cuma masjid khusus tu, hak istimewa tu adalah tujuannya nak suruh tertanam dalam jiwa kita tu rasa bahawa dunia ni semua sekali hak Tuhan. Kita kena jaga. Tak boleh nak kecek tak tu kalau bukan dalam masjid. Cuma dalam masjid ni untuk tarbiyah, untuk ajar kita, untuk latih kita. Seperti mana bila pergi ke Mekah, dia tak boleh cabut pokok kayu tak tu kalau, tak boleh bunuh binatang tak tu kalau, ada denda dia sekian-sekian banyak kalau gini-gini. Tujuannya nak mendisiplinkan kita supaya bukan situ saja kita perangai lagu tu, ke lain pun perangai lagu tu juga. Itu maksudnya. Tidak kata saja ikut serah nak tarik sekurang-kurangnya beringat semasa pergi tu, jadi terdidik kita. Serupa juga dalam masjid ni, kita kena ingat lagu tu. Jangan ingat kata dalam masjid saja, di luar masjid pun kita tak kecek kasih juga. Kalau dalam masjid ni patutkah, bolehkah kita buat satu kaunter untuk riba, satu kawasan ruang untuk judi, bolehkah? Marah belakang marah belakang, naik angin belakang lah kalau buat lagu tu. Tapi apa tidak puasa, tidak puasa terkeduh apabila orang buat luar, sedangkan luar masjid juga. Tu maksud dia. Mana kita jangan benarkan riba kau, benda-benda haram kau di luar pun berlaku, sebab itu pun masjid juga, tempat sembahyang juga. Situ dia nak pergi halus. Memang dari segi falsafah hukum Islam ni memang dia halus, tinggi, dia pergi jauh. Tapi kita sajalah tak sedar. Kalau kita sedar, kita beringat sama, kita puasa. Hiduplah agama ni. Tidak kata agama ni dalam masjid saja, tempat ngaji saja, tidak. Mana-mana saja pun kita terikat dengan agama. Itu maksudnya. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, tahuran. Apa makna bumi ini jadikan sebagai bahan pencuci? Maknanya kalau tak ada air, nak ambil air semaya tak boleh, tayamum. Itu sebagai tahur. Sebab apa syaratnya? La yuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima sembahyang tanpa suci. Suci itu lagu mana? Sama ada dengan air, kalau tak ada air dengan tanah, orang panggil tayammum. Ni dalam hadis ni lah. Kalau dalam Quran, fatayammamu sa'idan tayyiba, fatayammamu sa'idan tayyiba, itulah ayat tayammumnya. Kalau dalam hadis ni, ju'ilat liyal ardu tahuran, sebagai bahan pencuci. itu cuci dari segi makna syarak, bukan cuci dari segi makna kita. Kalau kita khabolok nak muka, tak cuci lah, dah tanah tu tepuk muka. Ini cuci mengikut syarak. Syarak kata lagu tu cucinya, lagu tu cuci. Kemudian tahuran ini hak mana, bahagian mana hak tahuran? Khilaf pula. Situ khilaf pula. Imam Syafi'i kata hak tahuran ini tanah yang berdebu, ataupun tanah yang mana kalau kita letak ataupun tanam biji-biji apa-apa, benih apa-apa, dia tumbuh, boleh menumbuhkan. Tanah yang boleh menumbuhkan, itu maksud tanah yang boleh kita bertayamum, ataupun sa'idan tayyibah. Dalam ayat tu sa'idan tayyibah itu maksudnya. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, termasuk juga Imam Malik. Semua orang panggil, dia kata sini dalam hadis ni, ju'ilat liyal ardu, bumi, ikutlah, tidak nanti tanah pasir, hak tepi laut, tepi pantai, boleh juga. Lepas tu kita kata apa dia lagi, jenis-jenis bahan galian kau dalam tanah, daripada tanah, apa-apa boleh. Misalnya kita kata batu celok kau, ataupun jenis-jenis batu lain lagi kau, boleh berlaku, asalkan bumi tidak syarat boleh menumbuhkan begitu-begitu, itu tak ada.
Asalkan bumi, tanah. Itu dia kata. Pergi jauh lagi dalam fiqh. Dia kata fiqh dia lah, fiqh Hanafi gapun. Dia kata hak asal daripada bumi tidak semesti di bumi. Macam debu lekat dinding, tu daripada bumi juga. Debu tu lebih boleh lagi kalau kira debu, sebab debu tu daripada tanah yang berdebu. Tidak kita kata apa ni benda-benda lain lah, bahan-bahan galian yang lain. Tidak. Ni debu dekat dinding, kita pergi tapak dinding pun boleh. Nabi SAW sendiri dulu kita sudah jumpa dah kan, dia pergi tapak dinding. Tayamum tu dia tepuk tangan ke dinding, bukan atas tanah. Sebab apa? Sebab dinding tu daripada tanah juga, debu juga. Ataupun kalau tidak dibuat daripada tanah, debu kira-kiranya kalau ada debu boleh dah. Itu dari segi fiqh lah. Fiqh pun mana dia ada asas juga, seperti yang kita sudah jumpa dulu. Nabi SAW tepuk ke dinding, dia bukan tepuk ke tanah, tepuk ke dinding. Boleh juga lagu tu. Kemudian dari segi hikmat dia, dari segi falsafah dia nya, apanya? Ia suruh tepuk debu ke apa ni? Suruh tepuk debu ataupun tanah, isyarat kepada kejadian kita daripada tanah. Dan tanah tu lah orang duduk pijak. Kita pun apabila masuk dalam tanah tu, orang akan pijak juga. Maknanya huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dhalulan ini maknanya menurut dan kena hina lah. Tanah ni orang jerit, maknanya ini mengajar kita supaya kita hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tanah. Dan asal kita pun tanah. Diajarkan supaya kita ni berasa tidak megah. Kita tanah. Tanah ni tempat orang pijak. Tanah ni itu maksudnya. Yang ni tujuannya untuk menimbulkan sifat kehambaan dalam jiwa manusia. Itu tujuannya suruh kepada tanah tu. Ju'ilat liyal ardu tahura. Itu perkara yang kedua. Yang ketiganya, dalam hadis ni nampak macam khusus untuk Nabi SAW. Sebab dijadikan untukku, bukan untuk umat aku. Kau khusus untuk dia. Tidak khusus. Kita tahu mana tidak khusus. Satunya, banyak benda lah kita tengok jumpa dalam hadisnya. Bukan Nabi saja SAW yang boleh semaya di luar daripada masjid ni, atas tanah mana-mana. Sahabat-sahabat pun duduk semaya semua lagu tu. Hak tidak dalam masjid, luar masjid ni. Itu maknanya tidak khusus dengan Nabi SAW. Kemudian tayamum ni sebagai bahan pencuci ni bukan Nabi SAW saja. Sahabat-sahabat pun duduk guna sama-sama. Ulama-ulama daripada dulu sampai kemudian terima benda ni. Maknanya tidak khusus dengan Nabi SAW. Tetapi itu secara umum. Kalau kita nak cari hadis ni juga yang memberi makna tidak khusus untuk Nabi SAW, maka ada juga dalam riwayat yang lain, iaitu disebutkan hadis ini dalam kitab ni pun ada. Cuba kalau ada kitab ni lah, kitab apa ni, Badlul Majhud. Riwayat daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, ju'ilat lana al-ardu masjidan wa ju'ilat turbatuna lana tahuran wa isnaduhu jayyid, kata dia. Dijadikan untuk kita, bukan untuk saya. Untuk kita tu maknanya untuk umat Islam, termasuklah Nabi SAW sendiri. Bumi ini sebagai tempat bersujud, yakni sebagai tempat semaya, bolehlah nak semaya. Dan dijadikan tanah kita ini lana tahuran, yakni sebagai bahan pencuci kepada kita, bukan khusus untuk Nabi SAW saja. Ini dalilnya. Jadi kadang-kadang Nabi SAW kata dalam setengah-setengah hadis, dia kata untuk aku, bukan khusus untuk dia, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahawa itu adalah khusus untuk dia. Kalau semata-mata dia kata untuk aku, diberi kepada aku, tidak semesti untuk dia saja. Dia kena ada dalil lain pula yang menunjukkan bahawa ini khusus untuk dia. Kalau semata-mata dia kata untuk aku tu, kita kena pakai umum lagi, iaitu untuk dia dan umat dia. Itu mengikut kaedah usulnya. Kaedah usulnya lagu tu. Tak boleh kita kata, dan dia kata untuk aku tu khusus untuk dia. Tak boleh.
Daripada sini hadis inilah hadis ni Uzaifah ni dan yang seumpamanya. Imam Syafi'i mengatakan hak tanah su'id dan tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat itu, begitu juga dalam hadis di atas tu, ju'ilat liyal ardu. Al ardu yang dimaksudkan di situ ialah turbah. Sebab hadis Uzaifah ni dia kata wa ju'ilat turbatuna lana wa ju'ilat turbatuha lana tahura. Turbah tu dia guna. Perkataan turbah tu maknanya tanah yang berdebu, bukan pasir, bukan lain, tetapi tanah. Dia pegang dengan hadis ni lah. Tapi apa orang lain tak boleh pegang tu? Imam Malik, Imam Abu Hanifah tak boleh pegang dengan hadis ni. Dia kata kita tidak nafi turbah tu boleh, kita terima hadis ni pun. Turbah tu boleh, memang hak tu lebih molek kata dia. Tetapi apakah dalam hadis ni dia kata hak tu saja? Ada debu tu saja ke? Dia tidak kata. Kita kena ambil semua hadis. Hak ni salah satu, memang hak ni lah hak yang terlebih baik. Tetapi kalau hak lain bukan makna tak sah, sebab umum hadis lain tu ada. Al-ardu ni termasuk belaka. Dia buat ikut tu. Lepas tu kalau lah orang kata dah ini turbah ni, hak ni dia mentafsirkan makna sa'id tu. Apa makna sa'id itu? Muka bumi sa'id dan tayyibah. Kamu pergi carilah muka bumi tu yang suci. Muka bumi tu maksudnya tanah. Dalam hadis ni lah yang menjelaskan maksud muka bumi itu tanah, bukan semua orang lain. Dia tak sih. Sebab apa? Hadis ini ahad kata dia. Ayat Quran itu dia umum, kita kekalkan di atas keumuman dia. Hadis ahad tidak boleh kita nak ikat makna Quran yang umum tu dengan dia, tak boleh kata dia. Mengikut kaedah dia lah, mengikut kaedah dia pegang gitulah kaedahnya. Iaitu tak boleh, tak padan. Kita kena kekalkan Quran itu dengan makna asal dia. Orang panggil muka bumi, apa dia? Muka bumi. Adakah hak tanah berdebu saja? Tidak. Yang pentingnya muka bumi itu tayyiban, suci. Suci hak tu penting. Tak kira dia tu bahagian mana, tak kira. Yang pentingnya iaitu suci. Kemudian Khattabi pula kata, dia kata sebutkan bumi ni sebagai apa ni? Tuhan sebutkan bumi ni, kalau kita kata nak cari tanah pula yang berdebu, itu menyusahkan. Sedangkan Tuhan nak sebut ni mudah. Dalam hadis ni nak sebut semua bumi ni, mana bahagian mana pun boleh berlaku. Ini adalah kurniaan dia, limpah kurnia dia untuk memudahkan kita. Kalau kita ikat pula dengan waktu pula, jadi dengan tempat-tempat yang khusus pula, jadi menyusahkan juga. Tak adalah keistimewaan, kelebihan tu. Sedangkan sini ayat mana-mana pun boleh. Gitu. Jadi dia daripada situlah dia kata semua tanah semua boleh. Tidak kata khusus yang tertentu sahaja, tidak. Sebab Tuhan sebut ini sebagai nikmat dia, nikmat besar dia yang perlu diungkit, yang perlu disebut. Nikmat besar ni satu kemudahan yang tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain tak ada. Bahan pencuci ni tayamum, itu salah satu cara pencuci, tak ada dalam syariat dulu. Hak tu sepakat ulama. Adapun semaya, adakah tak boleh kecuali pada tempat yang khusus? Itu tidak sepakat lagi ulama. Sebab apa? Ulama mengatakan Nabi Isa pergi berjalan autoriti. Lepas tu dia sampai masa dia semaya lah. Dia tidak kata pergi cari tempat yang khusus. Ini menunjukkan bukan maknanya kata masjid ni mana-mana boleh sembahyang ni khusus dengan kita, tidak. Bahkan umat dulu pun ada juga hak tu, boleh juga. Tapi hak khusus yang tersebut dalam hadis ini iaitu berkenaan dengan tayamum. Hak ni khusus sungguh dengan umat kita. Adapun hak sembahyang tu di tempat lain, di luar daripada tempat khusus, itu tidak khusus dengan kita. Itu mengikut setengah ulama. Mengikut setengah ulamanya dia kata tidak, memang khusus dengan kita juga dalam arti kata tidak ada beza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sah berlaku mana-mana. Tidak kata sini jadi kurang, sini jadi kurang, tidak. Kecuali kalau masjid lah. Masjid itu pun bukan kerana bangunan dia, binaan dia ataupun comel dia, tidak. Kalau masjid atas tanah sekalipun, serupa juga nilai dia, pahala dia.
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia ambil kira di situ apa dia? Keikhlasan seseorang tu, keikhlasan dia, khusyuk dia tu. Bukan kata kena ada tempat khusus. Adapun agama lain dia kata kena ada tempat khusus barulah boleh. Setengah-setengah tu kata tidak, lebih, sekurang-kurangnya lebih. Bukan kata tak boleh, tapi lebih. Kita tidak gitu. Tidak gitu. Seterusnya riwayat yang kedua malam ni Sayyidina Ali lalu dekat Babil ni dalam Iraq lah ni lah, orang kemudian dipanggil Babylon. Babil lalu dekat tu. Apabila lalu tengah duduk lalu tu adalah tukang band dia tu mari rakyat masuk dah waktu sembahyang asar ni. Lagu mana? Sayyidina Ali senyap pergi tu. Apabila dia keluar daripada kawasan tu, dia pun suruh muazzin abang ataupun qamak lah. Dalam sini, dalam riwayat ni dia sebut qamak. Qamak ni dalam bahasa hadis ni dia boleh jadi makna bang, boleh jadi dengan makna qamak, boleh jadi kedua-dua. Tapi kalau kita kata bang, qamak tu kena ada juga. Kalau kita kata qamak, bang tu tak mesti ada. Tak ada ulama mengatakan bang saja, lepas tu tak payah qamak. Tak ada. Semua kata kalau bang, qamak pun kena ada. Tapi kalau qamak saja tak apa, ada. Tak bang pun tak apa. Bila dia pun qamak lah. Bila dia selesai semaya lah, tak apalah semaya. Dia pun kata, kekasihku telah melarang aku daripada bersembahyang di perkuburan dan melarang aku daripada bersembahyang di bumi Babil, kerana ia adalah bumi yang terkutuk. Jadi daripada sinilah Imam Abu Daud nak ceritanya orang-orang yang mengatakan tak boleh sembahyang di tempat perkuburan. Mana dalil dia? Ni dalam riwayat satu lagi kemudian ni di tempat bilik mandi dilarang juga, dan perkuburan. Yang ni Imam Abu Daud nak cerita orang yang mengatakan tak boleh ni, ada kecuali ni, dia ambil hak ni lah. Lepas tu dua ni saja ke? Tidak ada lagi. Mana orang lain hak terima hak lain lagi, dia pegang dengan hadis juga, hadis hak kecuali tu. Tapi di sini dia sebut dua saja. Ada lagi dalam riwayat lain disebut lagi beberapa tempat lagi. Walau bagaimanapun Imam Abu Daud nak cerita yang punca jadi khilaf tu kerana berbeza-bezanya hadis. Lepas tu orang ni pakar hak ni, orang ni pakar hak ni. Orang hak tak si pakar hak ni dia utamakan hak yang pertama tadi. Dia apa alasan tak sih hak ni? Imam Abu Daud termasuk dalam kumpulan tu lah. Hak kata boleh berlaku mana-mana. Ini jumhur ulama hak kata boleh berlaku. Kecuali sini. Sebab dia kata hak ni riwayat yang kita baca saat ni. Ni riwayat tidak sahih. Macam mana nak lawan riwayat Abu Dzar tadi yang kuat tu, riwayat Uzaifah tu kuat tu. Hak sedangkan hadis ni tidak sahih. Kalau kita tengok dalam kitab ni, Khattabi kata muka surat 338 tu, fi isnadi hadzal hadis maqal. Hadis ini dipertikaikan oleh ulama. Salah satunya sebab apa? Iaitu ni, Abu Saleh Al-Ghifari dia tak ada jumpa dengan Sayyidina Ali. Dia tak ada ambil daripada Sayyidina Ali sendiri. Bermakna sanad ini munqati', putus. Mesti ada orang lain di antara dia dengan Sayyidina Ali. Sebab dia tak ada. Ulama semua kata dia tak ada. Tidak sabit sama dia daripada Ali. Tidak sabit. Mengikut ulama hadis kata dia tak nak dengar apa-apa daripada Sayyidina Ali. Bermakna hak ni dia kata Sayyidina Ali kata ni tentulah tidak secara langsung. Ada orang lain cerita. Siapa orang lain tu? Kalau selagi tak boleh rakyat, tak boleh pakai. Hadis ni tergantung. Itu mengikut kaedah hadis ni. Tak boleh pakai. Situ sah sebab lemah dia.
Bila hadis itu munqati', maka itu salah satu sebab dhaif lah. So, yang keduanya, kalau dalam hadis ini dikemukakan juga oleh Baihaqi dan lain-lain. Dalam riwayat Baihaqi itu ada beberapa orang perawi lagi, yang mana perawi-perawi itu majhul. Di sini dalam riwayat Abu Daud ni ada Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar. Ini kedua-duanya dhaif. Mana ulama mengatakan dhaif. Imam Abu Daud cuba dah tu. Dia nak bui sokongan lah juga. Kita kata nak bui hujah. Biar kira-kiranya orang boleh pakai. Sebab Ibnu Lahiyah ni, Abdullah Ibnu Lahiyah ni, semua orang tak saya pakai. Dhaif semua. Sebab tu Imam Abu Daud bagi dua orang untuk guru kepada Ibnu Wahab, iaitu Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar. Dua orang, bukan Ibnu Lahiyah seorang. Kalau Ibnu Lahiyah seorang tak erat, dua orang pun tak erat juga. Sebab apa? Yahya bin Azhar ni pun tak kuat juga. Maka jadi dhaif lah. Bila perawi dia dhaif, hadis tu dengan sedikit dhaif lah. Gitu je kaedah dia. Mudah je. Dalam kitab mana-mana pun tak cara. Walaupun kitab tu orang panggil sahih pun, kalau perawi tu dhaif, tak lagi dah. Lepas tu mana ada lagi? Itu syukur. Itu dari segi hak kebanyakan, maksud dia sahih tu hak kebanyakannya, bukan makna semua, bukan makna semua. Sebab itulah hadis Bukhari itu sendiri pun ada orang kritik, walaupun hak jumhur ulama kebanyakan mengatakan sahih belaka, tapi semua kata gitu. Walaupun ada yang mengatakan semua sepakat, itu secara borong, mudah-mudah. Tidak. Kaedah tetap kaedah. Ulama-ulama yang pegang kaedah, tak kira Muslim ke, Bukhari ke, tengok perawi dia. Gitu. Memanglah ada didapati, maknanya hadis-hadis yang dhaif dari segi sanad dia, dari segi mata dia, walaupun khilaf, tak caralah khilaf tu, tapi ada lah. Dan orang yang kata tak kuat tu sebab apa? Sebab salah satunya perawi lah. Gitu. Ada beberapa orang majhul ni. Begitu juga Ammar bin Sa'id. Ini juga termasuk dalam orang majhul mengikut ulama-ulama hadis ni, majhul. Lepas tu dia hadis dhaif ni, dia bukan sekadar dhaif gitu. Ulama-ulama hadis ni dia kaji satu sanad, yang kedua dia tengok memanglah ada sama. Kalau orang kata hadis dhaif ni, isi dia tu tak berapa nak boleh pegang, tak kemah. Kalau kita gatung situ pendek ke angin kuat dah, terbang pas kita. Kalau air derah, kita nak pegang hal tu, hanyut pas kita. Sebab tu dia tak sih. Misalnya kita tengok dalam hal ni, bapa Nabi SAW larang aku semaya di perkuburan, dan larang di bumi Babil. Perkuburan tu tak apalah, di Babil tu, di bumi Babil ni negeri lah, tempat lah. Lain ni pun ada lagi dalam Iraq, sampai bila-bila pun ada. Pas orang yang duduk situ tak boleh semaya apa. Lagu tu nak main usaha tubik daripada bandar tu, jauh benar lah tu, kena bawa kereta lagi. Tak boleh semaya. Apa makna? Sedangkan semaya dalam Quran, dalam hadis sebut mana-mana masuk waktu semaya. Ainama adrakatkumus salah fasallu. Mana-mana kat masuk waktu, kamu semaya situ. Tu hadis hak sahih. Hak lebih kuat lagi, canggah dengan hak sahih. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana-mana kamu berada, kamu duduk mana-mana, menghadap kepada Baitullah, ke mana-mana. Daripada mana-mana saja, ainama. Mana-mana saja. Tak ada kecuali bumi Babil ni kau tak boleh. Ni, tak ada. Canggah dengan Quran, canggah dengan hadis. Itu sifat hadis dhaif tu. Tidak praktikal. Jadi sesoalan, kalau orang duduk sini, dia tak boleh semaya tu lagu mana? Tak boleh semaya. Kalau lagu tu senang, untuk lepas semaya duduk situ. Ataupun kalau tidak lepas pun katakanlah, tidak lepas, tak ada siapa pun kata lepas,
menyusahkan pula pergi nak keluar daripada kawasan tu. Lepas tu kalau tempat tu jadi bandar besar, sesak pula lagu mana? Menyusahkan. Apakah maksudnya tak sewi orang duduk situ ke lagu mana? Kalau tak sewi duduk, ayat tu kan? Nah. Ini tidak. Itu maknanya hadis ini bercanggah dengan hadis yang lebih kuat. Dan dia bercanggah dengan perintah semaya di mana-mana. Sedangkan sini dia tak saya semaya. Kepada hak lalu supaya Sayyidina Ali nak pergi tempat lain tu boleh lah, tapi kalau hak duduk situ, itu satu perkara. Perkara yang kedua, ulama-ulama mengatakan maksud dianya iaitu jangan duduk tempat tu. Kalau boleh tak usah buat rumah situ lah, tak usah beli tanah situ lah, tak usah duduk situ. Sebab tempat tu tempat yang kurang molek. Kurang molek. Bukan makna semaya tak usah, bukan makna terlepas semaya tu daripada seseorang, tak perlu semaya dah. Bukan bermakna dia perlu pergi keluar untuk semaya sebab semaya situ tak usah, tidak. Tetapi maksud Nabi SAW supaya tidak duduk situ. Sebab apabila duduk situ dia akan jadi semaya situ. Tak usah duduk lain. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga, dia kata maksudnya Nabi SAW sebut di sini ini khusus untuk Sayyidina Ali ni, bukan untuk orang lain. Sebab itu Sayyidina Ali kata, kekasihku alaihi salam, Nabi SAW telah berkata, telah melarang aku, bukan melarang kita. Tu butir tu, melarang aku, bukan melarang kita, umat ni tak, melarang dia. Apa larang dia nya pula? Apa khususnya? Khusus dengan dia tu apa? Larang dia. Kalau kita kata khusus dengan dia, apa yang larang khusus dengan dia? Ulama-ulama mengatakan ini isyarat daripada Nabi SAW secara halus. Tetapi Nabi SAW kerap kali dia tidak ceritakan hak ni hak termasuk di dalam qada takwini Tuhan. Qada takwini Allah SWT dia tidak sebut. Dia tak sebut. Walaupun mungkin Allah SWT bagi tahu kepada dia orang ni nak mati kena tikai, dia tak ayat. Nak mati ke mana-mana mati, dia tak ayat. Orang ni gini-gini akan berlaku gini-gini, dia tidak ayat. Sebab tu memang takdir Tuhan akan berlaku. Tetapi dia ada isyarat, jangan pergi ke sana tu. Isyaratnya jangan kamu berpindah, kamu pergi ke sana. Memang Sayyidina Ali pindah apa? Daripada Madinah, dia lah yang bawa Darul Khilafah tu, dia pergi ke Kufah. Kufah tu setanah lah dengan Iraqnya, dekatlah dengan Babil itu. Nabi SAW sesoalnya isyarat dah. Tapi pada masa tu orang tak nampak, orang kemudian dia nampaknya, mendengung. Begitu maksud dia. Sebab itulah yang Abdullah bin Salam tu larang dah Sayyidina Ali. Dia kata jangan. Tak usah pergi, tak usah pindah lah, biar ibu negeri ni biar Madinah semua. Tak usah. Dia kata kalau mu pergi juga, pindah juga, ibu negara Islam ni tidak akan kembali dah ke Madinah sampai bila-bila. Sampai ke ni betul lagi. Abdullah bin Salam, sahabat yang asalnya maknanya orang rahib Yahudi lah, rahib Yahudi, alim Yahudi, masuk dalam Islam, alim pula dia. Betul lagi sampai ke ni. Kalau sekarang ni Arab Saudi, bukan ibu negeri dia Madinah, Riyadh. Hak sebelum-sebelum ni tidak jadi ibu negara dah. Lepas pada Sayyidina Ali, Muawiyah naik di Syam, Dimashq yang menjadi ibu negara Islam. Hak lain naik pula, naik Baghdad ke apa? Abbasiyah, Baghdad pusat. Di Spanyol, Cordoba, dan banyak lagi tempat-tempat lain. Suku Madinah tak ada, tak balik sampai ke ni, sampai ke zaman kita tak balik. Betul hak Abdullah bin Salam kata. Dan seseorangnya Nabi SAW mengisyarat dah ni, jangan larang pergi sembahyang, mana larang pergi duduk lah. Tiba-tiba Sayyidina Ali pergi juga. Apa-apa tu ayat tu kan, sepanjang kata saat ni lah, takdir tu ada. Kalau nak mengelak belakang, lepas sama kalau lagu tu, lepas tu tak matilah orang tu. Mati betul lah juga kalau ayat habis pun. Tak sagi situ sebab orang nak bunuh mu. Tak apalah tu. Lepas tu mu jangan sini, sebab kalau begini boleh jadi kamu semua. Tak pergi situ. Lepas tu banyak tempat. Lepas mana nak susuk, mati betul lah juga. Takdir Allah SWT nak lagu tu berlaku gitu, dia akan berlaku. Sebab tu Nabi SAW tak ayat tu kan, cuma gitu
sepintas lalu. Semuanya tak terfikir. Sayyidina Ali sendiri pun tak terfikir pada masa itu. Betulkah maksudnya gini? Wallahu a'lam. Ulama-ulama sekadar raya kemungkinan boleh jadi isyarat-isyarat yang seperti itu selalu ada berlaku daripada orang-orang yang tinggi ni. Daripada orang-orang yang tinggi ni dia ada isyarat-isyarat. Setara tu je lah boleh katanya. Yang keempat, ni anak nampak lah. Tak ada dalam kitab. Iaitu Nabi SAW larang pergi duduk tempat tu. Maksudnya tempat-tempat yang sudah biasa berlaku bencana alam di situ, dia mungkin berlaku pun. Sebab kita tahu lah ni, kita duduk belajar lah ni lah. Kalau gunung berapi ke apa nama ni, gempa bumi, dia ada lingkaran-lingkaran dia. Tak pergi cari tempat tu. Terutama kalau kita belajar, kita tahu pula tak pergi cari tempat tu. Itu maksudnya. Apabila sudah berlaku, dia akan berlaku pula. Seseolah tempat tu jadi khalif. Jadi khalif. Kita tak tahu bila nak berlaku. Tetapi itu isyarat daripada Nabi SAW. Tempat yang sudah berlaku malapetaka ataupun bencana alam, dia mungkin berlaku. Isyarat kau tu. Sebab tu dia tak pergi. Bukan tak boleh semaya situ. Maksud tak pergi duduk. Sebab kalau duduk situ, dia kena semaya situ. Hak sebaik-baiknya kita cari tempat yang selamat lah. Apa-apa yang tak boleh ni, bumi yang terkutuk, situlah tempat pusat Namrud sampai itu. Namrud dengan Nabi Ibrahim dulu, tak bakar Nabi Ibrahim dulu, situlah. Dan Namrud mati kena telan ke bumi, situlah. Tapi situ adalah pusat tamadun memang. Tak kira tu suku tu. Kita katalah macam mereka nampak mewah, nampak sedap, nampak aman, tenang, tak tahu lagi. Satu hari kalau Tuhan nak beri berlaku, minta selamat lah orang-orang Islam, orang-orang yang baik. Kalau katakanlah kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi hak nak berlaku tu. Hak soal suatu ketika dulu dia di tempat yang bertamadun maju gitu, itu soal lain. Hak nak berlaku tu soal lain. Manusia tidak tahu. Kadang-kadang hak berlaku bencana-bencana macam tu bukan kerana sebab-sebab tabi'i, tetapi kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk bumi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang aku bersemayam di perkuburan. Tadilah, seperti kita sebut tadilah. Setengah ulama mengatakan larang di perkuburan ni maksudnya tak boleh. Seperti Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain mengatakan tak boleh. Tak sah semayang. Kalau semayang, cuci kah? Tidak cuci kah? Kubur bekas, kubur lama, lepas tu orang tak buat kubur dah kah? Tak kira asal nama kubur, dia pegang dengan zahir. Sebab itulah dia mazhab Ahmad ini, dia lebih dekat dengan Zahiriyah. Dia lebih dekat dengan Zahiriyah. Dia banyak pegang dengan zahir hadis. Banyak benar. Kita akan jumpa sama. Dia dekat dengan Zahiriyah. Dia pegang zahir hadis. Dan Nabi SAW kata kubur. Kita tahu ya, kubur lah ke mana, suci ke tidak? Buat tempat khusus ke? Sini tempat semaya, balas dekat kubur. Tak boleh. Dia senang dia. Tak boleh. Lapik ke? Tikar kita kata cuci. Tak boleh. Mengadap kubur ke? Tidak mengadap kubur ke? Tak boleh. Dalam kawasan perkuburan tak boleh. Itu maksudnya. Tetapi orang-orang lain pula pendapat berbeza pula. Dia kata maksud tak boleh kubur. Ini orang panggil ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi ni dia tengok, dia bukan tengok zahir itu saja, dia tengok maksud dia. Dia tengok maksud dia. Maksud dia nya sebab kotor. Kubur ni satu kemungkinannya kotor. Sebab daging orang ke apa, tulang belulang dalam tu, lama kelamaan dia boleh jadi dengan pergerakan bumi ni, dia boleh jadi naik ke atas, turun ke bawah ni, boleh jadi. Jadi tempat tu tempat kotor. Sedangkan nak sembahyang ni kena suci, tempat suci. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW kata dah, Allah SWT laknat puak-puak Yahudi ni yang menjadikan kubur-kubur Nabi-Nabi dan orang-orang soleh di kalangan mereka sebagai masjid. Dia larang terang gitu semua. Tak boleh lah. Sebab tu dia kata, Imam Ahmad kata tak boleh. Dan orang yang kata tak boleh, dia kata kemungkinan Nabi sudah nampak dah lah tu.
kemungkinan orang-orang yang jenis suka kepada kubur ni, suka kepada tok wali, tok gapo ni, dia berselindung di sebalik semaya datang kubur. Sebenarnya dia puja orang dalam kubur. Ini syirik. Boleh berlaku syirik. Bukan setakat najis begitu zahir saja, tak. Boleh berlaku syirik. Sebab tu Nabi SAW tak boleh semaya di kubur. Boleh berlaku syirik. Yang ketiga, kalau semaya lain sujud kan, ada sujud, ada rokok. Kalau kita semaya mayat tak ada. Takut-takut apa? Takut-takut makna kita sembah orang. Tak boleh sembah orang. Sampai ke peringkat rokok tak boleh, haram. Semua ulama kata lagu tu. Sujud lebih-lebih lagi lah. Maka di kubur ni pun lagu tu. Walaupun kita panggil tidak semaya mayat, tapi depan kita, sebelah kita, alik ni kita tu mayat. Hakikatnya dalam tu kita sujud, rapat ke tanah. Ini bercanggah dengan hak Nabi SAW ajar tak boleh. Dalam semaya mayat pun tak ada rokok, tak ada sujud. Takut-takut nampak kita memuliakan orang. Sebab sujud rokok ni, kita hanya dibenarkan kepada Allah, Tuhan yang sebenar. Orang lain tidak berhak mendapat rokok dan sujud manusia yang paling lebih, makhluk Allah SWT yang paling lebih. Dia tidak patut tunduk kepada mana-mana sampai ke peringkat rokok. Hanya boleh tunduk Allah saja, orang lain tak boleh. Kalau buat juga bahaya, akan berubah kemanusiaan, akan berubah bahaya, masyarakat tu akan jadi rosak. Kalau buat juga, jadikan itu sebagai tradisi ke, sebagai adat ke, tak boleh, bahaya. Dia jadi sakit jiwa, lama-lama sakit jiwa. Bangsa tu jadi bangsa sakit jiwa, bangsa yang lemah, hina, bangsa yang menjadi hamba kepada orang lain, bangsa yang boleh dibuat apa saja, boleh cucuk hidung. Hak tu Nabi SAW tak sih. Dia nak je manusia ni hamba Allah SWT saja, mana betul-betul merdeka. Tu tujuannya. Takut-takut jadi timbul benda tadi. Sebab itu dia tak sembahyang di perkuburan. Tapi kalau ini bagi orang yang kata tak boleh, itu alasan dia kuat. Bagi orang yang kata boleh tu, dia pandai dari sudut sebab sebenarnya sebab kotor, bukan sebab lain. Tetapi kalau tanya dia, lah mungkin ada orang ambil kesempatan, itu silap dia lah. Ambil kesempatan nak sujud ke orang dalam kubur ke apa, itu silap dia. Kita pun tak benar dia buat lagu tu. Kita pun kata tak boleh, haram juga. Kita pun kata kalau dia dengan niat lagu tu boleh jadi syirik. Tetapi katakanlah seorang itu tak ada apa-apa kerana Allah, tak ada apa-apa, cepat tu cuci, ataupun ada balasa ke tepi tu, ataupun wakaf ke dekat tu yang suci, apa tak boleh? Dia bagi kotor. Jadi maksud ni kerana kotor. Begitulah juga dengan tempat-tempat lain yang kita sebutkan tadi, kerana kotor. Kalau tidak kotor, tak apa. Kalau tidak kotor, berubahlah hukum tu. Sebab hukum dia berubah. Dia mau kata tak boleh buat masjid atas kubur, lagu mana? Sedangkan masjid Nabi SAW tu asal dia kubur tu kita sudah jumpa dah. Baru ni jumpa dah kubur ada situ. Masjid tu dibuat. Hak maksud hak tak boleh buat masjid dengan maksud nak puja orang tertentu, hak tu hak tak boleh. Tapi kalau tidak ada maksud tu, bahkan dalam masjid Nabi SAW sepas sekarang kubur dia ada. Apa tak boleh? Orang hak kata boleh ni pula. Kalau tak boleh, sahabat-sahabat tak buat lagu tu. Tak besar masjid sampai kubur Nabi masuk dalam masjid. Kalau kita kata itu kubur Nabi, bukan Nabi saja, Abu Bakar ada, Umar ada. Ini menunjukkan tidak kerana kubur tu semata-mata, tapi kerana benda lain. Itu alasan dia. Sedap juga. Jadi dalam masalah hak khilaf-khilaf begini, hak moleknya tak sah lah. Kita ambil jalan cermat, tak sah. Tapi kalau orang nak buat juga, tak usah kata apa lah, muka kena khilaf, dah lagu tu je lah, setara tu. Tapi untuk kita amalkan, kita ambil lah. Walaupun tidak mazhab kita pun, kita kata kita ni mazhab Syafi'i, kita kata ni mazhab Ahmad, pakarlah Ahmad pun dia imam juga. Pakar alah kau cermat tu lebih molek, begitu je lah. Jangan kita kata itu mazhab Ahmad. Jadi soalannya mazhab Ahmad ni tak ada logik langsung, tak ada alasan langsung, tak kena tu lah. Dia pun orang besar juga, hargailah dia. Begitu juga masalah
Asal lagi dia nak cerita Imam Abu Daud nak mari asal lagi ni, iaitu Yahya bin Azhar dan Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Hajjaj bin Shaddad. Tadi Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar meriwayatkan dari Ammar bin Sa'id. Dia Imam Abu Daud mari sanad ni pula. Cuma dia nak ayat bezanya duduk mana. Dalam riwayat tadi daripada Ammar bin Sa'id, mereka berdua tu ambil. Dalam riwayat ni Ahmad bin Saleh ni, Ibnu Lahiyah dan Yahya bin Azhar itu ambil daripada Hajjaj bin Shaddad. Yang mana Hajjaj ni ambil daripada Abi Saleh juga. Sebab tadilah Ammar bin Sa'id tu ambil daripada Abi Saleh juga. Situ beza dia. Imam Abu Daud cerita. Cerita perbezaan sanad. Perkara yang kedua, dia kata hak ni riwayat Ahmad bin Saleh ni serupa juga dari segi maknanya dengan riwayat Sulaiman bin Daud tadi. Hak tadi Sulaiman bin Daud tadi serupa juga dari segi maknanya, bukan dari segi lafaz, dari segi maknanya. Kata an Ali bermakna Sulaiman, yakni bermakna hadis Sulaiman bin Daud. Sebab apa dia kata makna serupa makna? Misalnya di sini dia kata dalam riwayat ni Ahmad bin Saleh ni, falamma kharaja minha, tadi dalam riwayat tadi riwayat Sulaiman bin Daud tadi, falamma baraza, tu bezanya lafaz berbeza, tetapi baraza dengan kharaja tu sama saja makna dia. Sebab tu dia kata makna dia sama, benda beza sikit setara tu pun dia royak. Dalam sanad ni lafaz ini dia guna, dalam sanad ni lafaz ini, walaupun makna dia sama. Itu maknanya amanah ilmu dia tu. Amanah ilmu dia tu tinggi sampai setara tu. Baik ni kita kata dia ni dhaif juga sepangat tadi. Dhaif tu sungguh pasal. Kita tak cara. Hak tu kena amanah. Hak dia royak lagu mana? Hak dia royak lagu mana? Tak cara lah dia dhaif tu. Hak tu kita kira kemudian. Kita kena betul-betul ambil hak dia kata lagu mana tu. Itu cara ilmu hadis ni memang lagu tu. Tak cara orang tu pengarang tu sendiri tak terima. Orang tu suku, tapi biar betul-betul kita ambil daripada dia lagu mana. Tahu dah, bukan Abu Daud saja tak terima Ibnu Lahiyah ni, orang lain pun tak terima. Apa ya kita nak melera sangat? Tak boleh. Amanah ilmu kena royak biar betul-betul supaya hak dia royak. Beza lagu mana hak ni dengan hak dulu. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Musa. Sebabnya Imam Abu Daud ambil daripada dua orang ni. Satunya Musa bin Ismail, tu guru dia. Seorang lagi lepas pada tu maknanya pemalingan sanad. Tu maknanya tahwil sanad. Sampai di sini dia nak pusing sanad, nak sebut orang lain pula, sanad lain pula. Tu guru dia seorang lagi namanya Musaddad. Dia kata ambil daripada Abdul Wahid. Tadi Musa bin Ismail ambil daripada Hamad. Lepas tu serupalah. Hak atas lagi tu Hamad ambil daripada Ammar juga. Abdul Wahid tu ambil daripada Ammar juga, Ammar bin Yahya. Serupa lah hak atas tu. Bawah ni tidak serupa. Apa yang sebut? Apa faedahnya royaknya? Dah serupa. Tak serupa. Ada hak tak serupa. Wa qala Musa, ni dia kata, tok guru dia hak nama Musa tu kata dalam hadis dia, fi ma yahsabu Amrun, pada apa yang diingat, yang disangka, yang dirasakan oleh Ammar. Tapi dalam riwayat Musaddad tak ada sebut tu fi ma yahsabu Amrun, tu tak ada lafaz itu. Maknanya kalau lafaz Musa bin Ismail ada fi ma yahsabu, makna tak berapa kuat, dia tidak berapa yakin tu. Ammar tu dalam riwayat dia tu tidak berapa yakin. Boleh jadi dia tak berapa ingat pada masa tu. Sebab itu dia rasa dia kata ada perkataan itu. Tapi dalam riwayat Musaddad tak ada. Maknanya Ammar dengan penuh yakin menceritakan, dia ambil daripada ayah dia ambil ada daripada Abi Sa'id dan seterusnya daripada Nabi SAW. Itu beza dia. Dari segi sanad tu beza. Benda ni bagi orang yang mengaji sanad, penting. Bukan main-main tu. Penting tu. Beza kedudukan. Hak ni lebih rendah kedudukan. Nak banding dengan asal lagi. Sebab apa? Sebab ada fi ma yahsabu tu saja. Fi ma yahsabu tu menyebabkan dia jadi rendah.
Walaupun dari segi keseluruhan perawi dia tu lebih kurang aja. Hak sebenarnya lebih kurang aja. Tetapi oleh kerana dalam isnad ini ada dia sebut fi ma yahsabu amr. Situ maknanya tak kemah. Walau bagaimanapun hadis ini tak apa, boleh diterima. Hadis ini boleh diterima. Sebab banyak turut dia. Hak ni sendiri, sanad ni sendiri pun mana tak apa, boleh diterima. Iaitu bumi ini semua sekali adalah masjid kecuali hammam dan makbarah. Kecuali tempat mandi, bilik mandi ataupun makbarah. Hak tu je hak dalihnya, tidak jadi tempat sembahyang. Adapun tempat-tempat lain boleh dijadikan tempat sembahyang. Daripada sinilah setengah ulama kata hak ni dua ni saja. Sebab kebanyakan hadis sebut dua ni. Hak lain pula kata dak, dia kata tempat hak siapa, buat siapa. Mazbalah. Dan majzarah, tempat sembelih dia sebut. Dia kata tu pun termasuk juga. Orang-orang yang tak saya pakai semua tu, dia kata semuanya duduk perhati tengok ni sebab kotor ni, sebab ada najis di situ. Tempat siapa? Bukan semua siapa tu najis, tapi kemungkinan ada lah. Bukan hak tidak najis belaka orang tahu, hak tidak najis pun bukan hak najis saja yang orang tahu situ, hak tidak najis pun ada juga. Hak najis pun ada juga, mana orang tahu situ. Jadi mana ada kemungkinan kotor lah. Jadi Nabi SAW sebab tu ilatnya iaitu kotor. Kalau tak ada ilat tu tak ada lah. Bagi orang yang kata boleh, dia tidak sampai tepat. Tapi orang yang kata tak boleh, dah kalau cuci setara mana pun tak boleh. Kalau nama bilik mandi, kalau nama jamban, kalau nama tempat buang sampah, kalau nama perkuburan, cuci setara mana, seperti yang kita sebut tadilah, tak boleh. Sebab itulah ada khilaf lah. Bagi orang yang mengata larang, bagi orang yang kata tak apa semaya tu, larang ni nak pakai lagu mana? Dia kata makruh. Sah semaya tu. Sebab Nabi SAW kata dah semua tanah ni jadi tempat semaya. Tapi dia larang. Larang ni dengan makna tanzihi, dengan makna lebih comel, lebih molek. Jadi makruh. Situlah mari hukum makruh tu. Mari hukum makruh. Sah semaya, tapi makruh. Hak seorang lagi nu kata, satu puak lagi nu kata, dia kata tidak. Larang dengan makna haram. Larang dengan makna haram. Bila haram kata dia tak sah. Tak sah. Dia buat pergi situ. Hak satu golongan lagi pula kata, kalau kita pakai dengan makna larang pun, dan larang tu dengan makna apa nama ni haram, tidak semesti haram ni makna dia siapa bawa tidak sah. Tak mesti haram tu makna tak sah. Kalau seorang tu curi kain, lepas tu dia pakai kain tu buat sembahyang, kain tu haram. Pakai sembahyang tu sah ke tidak? Sah. Haram. Bila-bila haram tu sah. Kalau kita andaikan ini maksudnya larang ni untuk makna haram sekalipun, bukan makna sembahyang tak sah. Jadi tepat juga hadis hak umum tadi, bumi ni semua jadi tempat sembahyang. Sembahyang tu masih tetap sah walaupun haram. Ni golongan yang ketiga pula. Dia kata kalau kita andaikan haram pun, larangan ini dengan makna haram, tidak semestinya makna tidak sah. Jadi hadis yang umum tadi tetap terpakai juga. Boleh pakai juga. Boleh pakai juga, bukan tak boleh pakai langsung. Soal semuanya kata molek tempat lain itu tak ada khilaf. Semua kata lagu tu, semua kata lagu tu. Hak kata sah pun dia tidak kata molek lah, pisah kamu pergi sembahyang situ. Dia tak kata lagu tu. Daripada sinilah pula timbul khilaf yang lain pula. Mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata Imam Malik pula gitu, atas kubur tak boleh sembahyang. Sembahyang ke dia? Kalau sembahyang mayat, orang pergi sana dah, kubur tu pergi sana dah, tak boleh dah lah. Dia ambil situ lah, dia pegang ambil, tak boleh atas kubur. Sebab atas kubur tak boleh. Bila tak boleh, sembahyang mayat pun orang panggil sembahyang juga. Tu Nabi ada sembahyang tu, itu khusus untuk dia, kata dia. Dia kata itu khusus untuk dia, kita tidak. Sebab apa? Doa dia tu penting. Doa dia tu penting. Tetapi bagi orang yang mengatakan boleh sembahyang, dia kata sebab sembahyang ni, sembahyang mayat dia lebih kuat kepada doa daripada sembahyang. Dia lebih kuat doa walaupun kata sembahyang. Dengan sebab itu setengah mazhab dia kata tak ada sembahyang pun tak apa, sembahyang mayat.
Sebab dia lebih kuat doa. Makna doa tu lebih kuat lagi daripada makna sembahyang, walaupun nama sembahyang. Dia bagi kot tu. Tapi hak kata tak boleh kena ada air sembahyang, dia kata apa? Dia pegang dengan hadis Nabi SAW pernah sembahyang atas kubur. Lepas tu dia tidak larang orang lain. Tak ada pula hadis larang sembahyang mayat, tak ada. Bila kita tengok dia buat, kalau selagi tidak ada dalil khusus untuk dia, maka kita kata umum, untuk orang lain pun boleh jugalah. Itu khilafnya, duduk situlah khilafnya. Jadi kita mengaji hadis ni istimewa sebab kita boleh tahu punca dia apa. Orang ni pegang gini, dia pegang ke mana. Pak ni yang kata tak boleh, dia pegang ke mana, gitulah. Hak tu tak apalah, benda khilaf lah, benda khilaf. Dia banyak khilaf-khilaf ni juga. Misalnya sembahyang ghaib, Imam Abu Hanifah tak terima, tak ada sembahyang ghaib mayat ni. Tak ada sembahyang ghaib. Tu Najasyi tu, bagi orang yang terima, dia kata sembahyang Najasyi tu lain, khusus untuk dia dengan sahabat-sahabat dia. Sebab apa? Sebab dalam riwayat ada sebut Allah SWT tunjukkan jenazah, seseorangnya jenazah Najasyi tu duduk depan dia. Kita ada kalau lagu tu. Dia kata. Lepas tu ramai lagi ke orang lain mana-mana mati tu, Nabi sembahyang kau. Sahabat-sahabat dia pergi lain mati tu. Maya gaib dia ke? Dah. Apa hak tu sah? Dia kata. Tu cara ulama faham. Apa yang hak tu sah? Orang lain kata sah pun padan dah. Tak apa dah. Dia tak sih. Tak sih. Sah tak padan. Sebab ada khusus. Kita tengok hadis-hadis dia tu nampak pelik, tak serupa dengan hak lain. Di antaranya ditunjukkan jenazah Na'ash, apa nama ni, Najasyi tu kepada dia. Tunjuk. Lepas tu pelik tu, Nabi SAW rakyat pada sahabat, mari saudara kita mati. Padahal tak ada siapa di situ. Memang nampak beza daripada yang lain. Sahabat-sahabat pun pergi sembahyang dengan Nabi SAW. Hak lain-lain selama tu tak ada apa-apa. Tak perlu ke orang lainnya kepada doa dia, kepada sembahyang dia. Tak ada. Dia kata tak sih, sebab tu tak sih. Walau bagaimana perkara ni benda khilaf lah, benda khilaf. Faedahnya kita mengaji hadis ni salah satu lagi, iaitu kita tahu benda khilaf. Jadi kalau hak khilaf tak sedap besar lah, ikutlah. Orang ni nak cara dia lah, orang ni cara dia ikut. Jangan besar kalau selagi khilaf. Tak suruh ayat lagu mana-mana pun, pelik setara mana pun. Kalau khilaf, jangan besar. Jangan pandai sero terhadap mana-mana pihak. Kita tetap berada dalam jalinan persaudaraan Islam ke mana-mana. Kalau selagi akidah tidak beza dari segi zahir ni, tak ada memberi apa-apa kesan. Tak ada memberi apa-apa kesan. Babun nahyi 'anis salah fi mabarikil ibil. Tadi baca sudah nampak kaya tak ada kena sekat tu. Wallahu a'lam.